الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها آمين اللهم آمين أما بعد إخوة الإيمان إخوة في الدين أعزكم الله وأحبكم في الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز من اتقى. Alhamdulillah ikhwatul iman, dengan limpah kurnia daripada Rabbul Alamin yang bersifat dengan sifat Al-Qadir, Al-Alim, Al-Aziz, kita dapat menyambung bacaan zuhud dan kelembutan hati. Kita masih lagi di bawah tajuk wajibnya amar ma'ruf nahi mungkar dan keutamaannya. Kalau buku saya ni muka surat 291. Kalau yang lain 274. Kalau kita perhatikan setiap ayat-ayat Al-Quran yang kita jumpa berkenaan dengan suruh kepada ma'ruf dan cegah kepada mungkar, takat ni setiap ayat yang kita jumpa itu, setiap ayat itu dia lengkap dengan suruhan dan kelebihan dia sekali. Ayat pertama kita jumpa pada ayat 104 surah Ali Imran. Di ujung tu Allah kata, wa ulaika humul muflihun. Yang tu adalah kelebihan dia. Ayat yang kita jumpa Ali Imran juga 113 114, di ujung tu Allah sebut wa ulaika minas salihin. Itu fadilat dia. Maka termasuklah ayat malam ni yang kita tangguh itu, penulis menyebut pada kita, Allah Ta'ala berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Terjemahan dia, dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebahagian mereka menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka melaksanakan salat, menunaikan zakat dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Kata penulis dalam ayat di atas, Allah telah menjelaskan sifat orang-orang yang beriman, yang diantaranya adalah mereka melakukan amal ma'ruf nahi mungkar. Barang siapa yang melalaikan amal ma'ruf nahi mungkar, maka dia telah keluar dari golongan orang-orang yang beriman, yang telah dijelaskan sifatnya dalam ayat tersebut. Baik. Ini ayat yang kita jumpa, ayat yang menceritakan tentang adanya al-amru bil ma'ruf, an-nahyu 'anil munkar. Ayat ini dia berbeza dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Ayat ini menyebut tentang wal mu'minuna wal mu'minat wal mu'minuna wal mu'minatu. Allah kata dan laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman.
beriman dengan Allah, beriman dengan Rasulnya. Ba'duhum awliya'u ba'din. Ba'duhum, sebahagian mereka, awliya'u ba'din, menjadi pelindung kepada sebahagian lain. Pertama sekali Allah cerita sifat orang beriman. Mereka sama-sama orang beriman itu menjadi awliya pada sebahagian. Awliya di sini dengan perkataan jamak, perkataan plural daripada wali, bermakna pelindung. Orang beriman ni kalau dia laki-laki baik, dia perempuan baik, dia mesti ada sifat nak lindung orang beriman yang lain. Kita kata sifat dia pada ba'duhum ansar ba'din. Ba'duhum ansar ba'din. Dia suka tolong. Dia tak boleh tengok orang beriman lain dalam susah, dia tak boleh tolong. Dia tak boleh tak tolong, dia mesti nak tolong. Kerana itu yang Nabi sebut apa dia? Masalul mu'minuna masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Nabi kata perumpamaan orang beriman dalam apa? Dalam berkasih sayang, dalam tolong menolong, dalam cinta mencintai. Nabi kata depa ni kama salil jasadil wahid, macam mana badan yang satu. Kalau orang beriman, dia akan ada sifat ni. Nabi kata idza ishtaka minhu udun, bila mengadulah satu bahagian daripada badan kita ni sakit, pasal dia demam ke dia apa ke, maka Nabi kata tada'a lahu sairul jasadi bil humma was sahar, maka semua badan ni akan jadi panas dan tak akan tidur malam. Nabi kata lagu itulah orang beriman. Belah kanan gacai, belah kiri mai garu. Itulah orang beriman. Mereka adalah satu kumpulan, kita kata kal bunyan, macam mana satu binaan. Satu bata diletak atas satu bata, diletak atas satu bata. Itu sifat orang beriman. Dan yang ni ada perkataan menarik yang disebut oleh Syekh Qutb rahimahullahu taala. Syekh Qutb kata ini adalah tabiatul mu'min, adalah tabiatul ummatul mu'minah. Tabiat orang beriman suka tolong orang beriman lain ni, baik lelaki-lelaki perempuan. Dia adalah satu tabiat yang menjadi, kita kata, tabiatul ummatul mu'minah. Dia menjadi tabiat kepada satu ummah yang selamat. Mukmin bila dia duduk dalam satu ummah, dia akan fikir supaya keselamatan ummah itu. Itu mukmin. Walaupun dia sikit, dia tetap nak jadi komponen melengkapkan bunian tadi. Apa bunian? Bangunan, building. Dia tak akan rasa dia mesti diasingkan daripada jumlah yang besar. Bila satu bangunan itu tak lengkap, macam Nabi sebut kan, Nabi kata Nabi dulu depa diutus oleh Allah, depa ni Nabi kata macam satu bangunan yang sempurna, disusun bata naik cantik lengkap. Cuma Nabi kata ada satu lubang aja memerlukan satu bata. Selagi satu bata tu tak mai, bangunan tu cantik tapi berlubang. Maka Nabi kata bata pelengkap itu adalah aku. Bangunan dah naik dah, dia cuma sebata aja. Sebata ni sikitlah sangat sebata tu. Tapi kerana dia wujud, maka dia pergi sokong, maka bunian itu jadi lengkap. Maka Nabi kata itulah sifat orang beriman. Dia bukan nak lari daripada bangunan tu. Dia bukan mengasingkan diri. Dia tak bagi tahu aku tak akan lengkapkan bangunan tu dah. Dia akan cari tak mana ruang, tak mana dia boleh duduk supaya bunian itu menjadi kukuh. Nabi kata ini sifat mukmin. Syekh Qutb kata ini adalah hiya tabi'atul ummatul mu'minah, tabi'atul wahdah. Ya, ini adalah tabiat yang menyatukan. Tabiat ini menyatukan. Kita kata apa? Perpaduan ke, hati ke,
tabi'atun yang menyatukan. Orang beriman saja. Tak campur munafik, tak campur. Dia khas kumpulan mukmin. Dan di sini kita boleh buat satu muhasabah. Kita boleh cek iman. Kalau kita ada perasaan ni, perasaan ansar ba'duhum li ba'd. Perasaan kita nak tolong. Kita nak tolong orang beriman. Bermakna iman tu ada pada kita. Pasal tu tengok tadi penulis dia kata apa di belakang. Dia kata apa? Dia kata barang siapa melalaikan amal ma'ruf nahi munkar, dia kata, maka dia terkeluar daripada golongan orang yang beriman. Sebab ciri-cirinya Allah sebut mukmin saja. Fasik tak masuk, munafik tak masuk, kafir tak masuk. Dah sangat pelik kalau orang munafik boleh ada sifat ni, sangat pelik. Orang munafik tak boleh ada sifat ni. Dia akan berkelahi sama dia. Kalau akhirnya orang beriman boleh tolong orang beriman, boleh bantu orang beriman yang memerlukan pertolongan dia, pertolongan yang besar, maka dia melengkapkan sifat mukmin yang ada pada diri dia. Maka dia mesti nak jadi ansar, penolong. Dia mesti nak jadi ansar. Walaupun kita kata ruang dia tolong tu taklah banyak sangat, tapi dia tetap nak tolong. Kalau dia tengok orang beriman buat kerja, orang beriman memerlukan pertolongan dia tanpa bertanya apa aku dapat, tanpa dia bertanya aku nak duduk macam mana, aku duduk atas sini orang nampak ke tak. Macam kita kata unit bawah pungkuk kereta ni, siapa nampak? Skru ke, punat ke, siapa nampak? Orang nampak cat, orang nampak wiper, cermin. Tapi kalau skru-skru ni longgar, jadi skru yang duduk bawah pungkuk kereta tu, lantai kereta bawah tu, dia tak pernah tanya sampai bila aku nak duduk dalam sini. Kerana dia sedap, dia pelengkap. Nabi kata, kalau ada lagu tu, Nabi kata, orang itu adalah orang mukmin. Tabi'atul takaful. Tabi'atul takaful. Apa dia? Takaful. Macam kita kata, insure, dia nak, orang-orang lain kata insurans kan, dia nak jamin, dia nak bagi keselesaan pada sahabat dia. Syekh Qutb kata apa? Syekh Qutb kata ini adalah tabi'atut tadamun, bantu membantu, jamin menjamin hidup orang. Walakinnahu tadamun fi tahqiqil khair wa daf'u syarr. Syekh Qutb kata apa dia? Dia kata akan tetapi kena tahu, pertolongan orang mukmin pada orang mukmin yang lain, jaminan orang mukmin pada orang mukmin yang lain itu hanyalah fi tahqiqil khair wa daf'ul syarr, hanyalah di dalam menegakkan kebajikan dan menolak keburukan. Itu saja. Kalau dengan dia menolong orang itu, daf'ul syarr, dapat menolak benda buruk, maka dia tolong. Dengan dia tolong sama-sama dia untuk khair dan daf'u syarr, maka dia masuk dalam ayat ni. Dia telah menjadi orang beriman laki-laki dan beriman perempuan. Mereka itu adalah awliya, mereka itu adalah wali sesama mereka, penolong. Orang Islam itu adalah saudara dia. Innamal mu'minuna ikhwatun, dia saudara. Kemudian ikhwan, tengok ulama kita kata pada ayat yang kita baca ini, iaitu sifat yang pertama Allah sebut tentang sifat orang beriman. Ini dikata sifatul mu'minin al-mahmudah. Ini di antara sifat mukmin yang paling terpuji. Apa dia? Jadi ansar, jadi awliya. Dan ini bukan senang. Sebab kita nak bela orang, nak tolong orang, kita nak tegakkan hak orang, dia bukan senang. Kita terpaksa gadai macam-macam untuk diri kita. Macam sahabat bila masuk ke Madinah, sahabat Mekah masuk ke Madinah, macam mana sahabat Madinah
tolong kan. Maka sehingga dia dipanggil Ansar, penolong. Macam mana dia tolong? Masa dia tolong tu, dia tak fikir ke diri dia. Rumah nak bagi tolong. Bahkan At-Tirmizi menyebut dalam riwayat dia, memang ada terjadi sungguh, kata Imam Tirmizi, sahabat yang bertanya pada sahabat lain, kau ada isteri ke tak ada? Dia sanggup ceraikan isteri dia, biar habis edah, kau pinanglah isteri aku. At-Tirmizi, Abu Isa At-Tirmizi menyatakan ada kisah lagu ni. Subhanallah. Sangat dahsyat. Dan itu nak dibuat bukan senang. Memang semata-mata mengharapkan Allah. Sebab kalau sampai peringkat lagu tu, apa yang diharap kawan tu pulang ke dia? Kalau rumah dia bagi duduk macam Salman dengan Abu Darda, boleh main anytime, boleh makan, boleh tidur, boleh balik, boleh ambil apa yang ada anytime. Sementara apa? Sementara Salman, kita kata nak kukuh, nak ada pendapatan, bukan sehari dua hari punya makan masa. Orang Mekah pula tabiat lain, orang Madinah pula tabiat lain. Dari segi budaya dia, makanan dia, pakaian dia, pergaulan dia, Mekah daerah lain, Madinah daerah lain. Tak sama. Orang Mekah, orang Madinah dah biasa makan bawang lah. Orang Mekah tak biasa. Orang Madinah dah biasa makan dhab. Orang Mekah tak biasa. Nabi sendiri orang Mekah, dia kekok dengan makanan. Dan orang Madinah bila tahu orang Mekah lagu tu, bila tengok Nabi tak makan bawang putih, orang Madinah sejak daripada tahu benda tu, semua masak tak pakai bawang putih. Sebab nak bagi orang Mekah boleh makan. Kalau kita, aku dah masak mujur banyak tu, mengada-ngada kawan siru, buat juara bara pula. Darah sudahlah. Telur omega. Telur omega. Ikan omega. Tokuang omega. Alamak sahabat. Tu pun boleh pergi nyonyo-nyonyo. Subhanallah. Dia kalau tidak ada mengharapkan Tuhan, tak boleh buat. Sebab nanti akan jadi apa? Pusingan hidup. Yang Quran kata wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas dalam Ali Imran. Demikian adalah hari kami putarkan di kalangan kamu. Yang di atas akan duduk di bawah, yang di bawah akan naik di atas. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Yang di atas jangan sombong sepanjang masa, kamu akan ke bawah. Ayat ini turun berkenaan dengan perang Uhud. Bila kan Nabi menang di Badar, dia pun sedih. Siapa sedih? Musuh-musuh ni lah, kafir Quraisy ni, dia pun sedih. Bila Nabi kalah di Uhud, dia pun seronok. Allah kata kat Nabi, bagaimana kau terluka, begitulah mereka akan terluka. Bila kalah Nabi di Uhud, Abu Sufyan yang masa tu belum masuk Islam lagi, dia salah seorang daripada mentua Nabi yang belum masuk Islam, dia angkat. Dia kata, dia cerca Islam, dia cerca Tuhan, dia cerca Nabi. Akhirnya dia angkat. Dia kata, tinggilah Hubal, tinggilah Lata, tinggilah Hubal. Dia kata, bainana wa bainakum sawa'un. Kita hari ini, dia kata, seri. Kekalahan di Badar ditebus di Uhud. Tinggilah Hubal, dia kata. Dia seronok. Sayyidina Umar daripada celah-celah kawasan Uhud itu bangkit. Sayyidina Umar kata, tak sama. Laisa sawa'a bainana. Antara kita tak pernah sama. Yang mati di kalangan kamu tempat dia di neraka. Yang mati di kalangan kami tempat dia di syurga. Allahu Akbar. Tinggilah Allah, runtuhlah Hubal. Maka Allah kata, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari kami putarkan di kalangan manusia. Kamu pernah benang di Badar Muhammad, hari ini kamu rasa pula kalah di Uhud. Kemudian kamu akan menang pula selepas ini Muhammad. Maka tak ada siapa perlu pukul dada, arrogant. Tak perlu cakap sombong. Yang cakap sombong akan duduk di bawah. Yang dihina, dicaci, dicercah akan naik di atas. Muhammad dihina, Muhammad dicaci,
Sehingga mereka kata, mana Muhammad? Muhammad dah mati dah di celah-celah peperangan tu. Sehingga ada orang Quraisy, dia tengok Mus'ab bin Umair. Dia tengok Mus'ab tewas dalam Uhud. Yang Abdurrahman bin Auf bila teringat kepada Mus'ab, menangis dia sampai tak boleh nak minum air buka puasa. Teringat pada Mus'ab. Dia pun ni tengok Mus'ab jatuh ke bawah. Dia pun duduk lintas situ. Dia terpandang-pandang Mus'ab. Dia kata Nabi. Dia rasa macam kelibat Nabi. Maka dia pun canang. Dia kata, mata Muhammad. Hari ni kita menang, Muhammad dah mati. Tentera-tentera yang dengar kata Muhammad mati, tentera Islam jadi Allahu Akbar. Sampai suara nak keluar pula, dah Nabi tak mati, yang mati itu Mus'ab. Dia berkutuk, mana Muhammad? Allah kata Muhammad ada. Wa tilkal ayyanu dawiluha bainan nas. Kami akan putarkan hari kemenangan, kekalahan, kemenangan, kekalahan. Dia nak tunggu pula menang berikutnya, makan masa tahun. Bukan setahun, makan masa tahun. Bukan sehari, bukan 2 hari. Nak menang pula, nak rasa nikmat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan sifat orang mukmin ini, ikhwan, dengan apa? Dengan dalam hati dia Allah campak ansar. Dia tengok orang beriman tu, dia sayang, dia kasih, kerana dia tahu nilai iman dalam diri saudara dia. Dia kena tolong. Walaupun dengan pertolongan tu kawan tu tak boleh bagi apa-apa kat dia, tetapi dia akan tetap mendapat ganjaran di sisi Rabbul Alamin. Dia akan tolong. Kemudian Allah sebut, ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Mereka menyuruh dengan yang ma'ruf. Dengan yang ma'ruf, ya'muruna an-nas bil iman wal 'amalus salih. Dia suruh manusia dengan iman, dia suruh manusia dengan amal saleh. Wa yanhauna 'anil munkar, yanhaunahum 'anil kufri wal ma'asi. Dia cegah manusia daripada kufur dan melakukan dosa-dosa yang besar. Wa yuqimuna as-salah. Mereka mengajak manusia kepada yu'adduna as-salah, mendirikan sembahyang, menunaikan sembahyang. Wa yu'tuna az-zakah, memberi zakat, mengeluarkan zakat, melakukan kesalehan di sisi manusia. Wa yuti'una Allah wa rasulahu, mereka mengajak manusia mentaati Allah dan Rasulnya. Mentaati Allah dan Rasulnya, apa yang Allah suruh buat, apa yang Nabi suruh tinggalkan. Allah kata ulaika, tengoklah ciri-ciri tadi. Mukmin sama mukmin itu adalah penolong. Satu, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar. Dua, wa yuqimuna as-salah. Tiga, wa yu'tuna az-zakah. Empat, wa yuti'una Allah wa rasulahu. Lima, itu Allah kaitkan min sifatil mu'min, min sifatil mu'minin al-mahmudah, sifat mukmin yang terpuji. Tengok yang menarik, Tuhan kata, Allah kata ulaika, Allah kata mereka ini, Allah Ta'ala kata mereka ini, kata Allah, sayarhamuhumullah, mereka inilah, kata Allah, orang yang pasti. Dia guna sin, dia tak kata saufa yarhahumullah, dia kata sayarhamuhumullah. Saufa maksud akan, sa juga maksud akan, tapi akan dengan sin ini akan yang dekat, pasti dapat. Rahmat Tuhan dah ada dah untuk dia. Untuk siapa? Mukmin yang bersifat dengan sifat-sifat yang disebutkan tadi ini. Iaitu mukmin itu pasti dirahmati Allah, man ittasafa bihadhihi sifat. Mukmin yang bersifat dengan semua sifat ni, dia lengkap. Pasti Allah merahmati mereka. Innallaha azizun hakim. Allah sangat aziz, Allah sangat hakim. Allah aziz, Allah sangat perkasa dalam menentukan macam mana nak taat pada dia. Orang yang taat pada dia, dia hakim, dia bijaksana dan menyusun syariat agama dia. Dia sangat bijaksana.
Di sini ikhwan, di sini amal ma'ruf nahi munkar dikaitkan dengan sifat mukmin. Dan apakah fadilat dia? Fadilat di sini Allah merahmati orang mukmin yang menjalankan al-amru bil ma'ruf. Ayat sebelumnya Allah memasukkan mereka dalam kesalehan. Ayat sebelumnya Allah menyatakan mereka orang yang beruntung hati. Jiwa mereka untung, bahagia. Ayat kedua, mereka daripada orang yang saleh. Ayat ketiga, mereka dalam rahmat Tuhan. Oh subhanallah ikhwan. Jadi ikhwan, saya nak tekankan satu perkara lagi. Amal ma'ruf nahi munkar ni, sepatutnya orang yang terlibat dalam amal ma'ruf nahi munkar, dia di dalam rahmat Tuhan, bukan dalam kutukan. Jadi tak sepatutnya kerja amal ma'ruf nahi munkar tu menyebabkan orang yang buat kerja tu dia tension. Saya ambil satu perkataan perkataan yang selalu disebut oleh guru-guru kita, syekh-syekh kita. Perkataan dia begini. Dia kata, di antara tanda kata umur kita, masa kita, pekerjaan kita, diri kita, hati kita, dan situasi, kondisi yang kita duduk itu diberkati dan dirahmati Allah. Di antara tanda dia apa? Tanda dia ada 5. Tapi yang teringat kepada otak saya ni 1, 4 lagi saya lupa. Pasal tadi saya tak ada makan telur omega. Jadi 3, 4 tu tercecer. Lagi sekali saya kena abang, insya-Allah. Saya akan makan telur, insya-Allah. Jadi makan telur, saya pegang telur, saya kata mai abang. Kalau telur beli apa kan? Telur keponakan. Beli ikan omega. Tadi ikan omega Rashid. Alhamdulillah no kolesterol. Makanan hari ni semua kan, orang yang masak tu semuanya ada kira-kira. Ada tak celup tak boleh. Jangan celup. Celup tak boleh. Free kolesterol. Free. Semua telur omega. Adalah kesan dia bila vitamin masuk kan. Alhamdulillah. 4 tu saya tangguhkan dulu, saya ambil 1. Kenapa saya ingat 1? Sebab dia kaitan dengan tajuk kita. Saya terlintas. Masyayikh kita sebut, guru-guru sebut, yang saya maksudkan dengan guru ni bukan saja 1, banyak guru. Di antara gurunya adalah Syekh Maulud sendiri. Mereka suka menyebut. Syekh Maulud sebut ni ketika dia mengajak kami Tanbihul Ghafilin. Syekh Maulud dia suka sangat dengan kitab Tanbihul Ghafilin. Tapi kelebihan dia, bila sampai hadis palsu dia akan abang. Bila sampai hadis yang dhaif, dia bagi tanda dhaif. Tapi dia suka sebab dia kata al-faqih. Al-faqih di situ adalah Syekh Al-Layth As-Samarqandi. Al-faqih, dia kata al-faqih ini dia sentiasa dianugerahkan oleh Allah lidah hukama, lidah ahli nasihat. Nasihat dia sangat berguna, dia kata. Daripada kita pergi ambil nasihat orang tak tentu hala, ambillah nasihat Abu Layth As-Samarqand. Ulama yang terkenal di Samarkand. Ulama besar. Boleh menulis kitab bernama Tanbihul Ghafilin. Cuma kerana dia bukan ahlul hadis, maka pada dia hadis itu hadis. Tapi Syekh kata banyak yang dia kata hadis itu sebenarnya bukan hadis. Maka dia kata kerja aku yang tahu, bagi tahulah kat hangpa. Maka aku tak akan tolak kitab dia sebab kitab ni ada sumbangan dalam bentuk tazkiyah. Cuma yang mana bukan hadis, aku tak boleh sokonglah kata dia hadis sebab aku nanti berbohong pada Nabi aku. Ada satu perkataan Syekh menarik ya boleh. Dia kata begini. Masa dia ajak Tanbihul Ghafilin ni, dia kata kita ni dalam dunia ni banyak sangat ikut cakap orang tu, cakap orang ni. Kita follow ulama tu, kita follow ulama ni. Dia kata satu benda kita kena ingat. Bila kita sampai depan Tuhan, Tuhan tak mau dengar kita cakap siapa.
Tuhan tak mau tahu kita dengar cakap siapa. Tuhan hanya nak dengar cakap Muhammad saja. So kita boleh ikut cakap orang, tapi ketika cakap orang tu tak sama dengan cakap Muhammad bin Abdullah salawatullah wassalamuhu alaihi, kita tak boleh dengar cakap orang tu. Sebab bila kita ambil cakap orang tu, bawa pergi depan Tuhan, Tuhan buang ke muka kita. Walaupun dia ulama sekalipun. Cakap mesti sama dengan Muhammad. Jadi yang ni selalu ditekankan dalam pelajaran demi pelajaran, supaya kita tak keliru. Kadang-kadang orang ni dia pegang cakap ulama, dia dengan ulama ni seolah-olah ulama tu macam apa? Possible ulama tu tersilap. Macam impossible, bukan possible, impossible. Sahabat, saya nampak apa yang sedang terjadi. Lalu saya nampak. Macam mustahil lah ulama ni boleh silap. Kadang-kadang orang pegang. Apa Nabi dia kata, dia tak mahu tahu apa dah. Maka ini satu daripada benda yang agak tidak keruan. Mesti diperbetulkan cara timbang. Barometer pemikiran ni kena timbang, kena dibetulkan balik. Sama dengan perkataan Nabi kita Muhammad. Maka saya nak angkat perkataan Syekh ni, dia kata apa tanda umur kita, hati kita, amal kita. Dan kita kena tahu berkat ni dia Tuhan curah berkat macam ayat hujan. Dia berkat, boleh berkat pada umur, boleh berkat pada amal, tak sama. Boleh berkat pada hati, boleh berkat pada perkataan, boleh berkat pada masa, boleh berkat pada situasi yang kita ada. Apa pun berkat dia, maka apakah satu tanda yang kita boleh tahu berkat? Dia kata salah satu tanda, dia kata salah satu tandanya ialah bukti kata kita dalam berkat ni apabila Allah sertakan umur kita, amal kita, masa kita dengan hikmah. Tuhan jadikan dia saudara kembar. Itu tanda kita berkat. Apa dia hikmah? Kebijaksanaan. Bila manusia itu beramal, apa tanda amal dia berkat? Amal dia ada hikmah. Apa maksud amal ada hikmah? Saya ambil contoh yang dia bagi contoh. Contoh yang dia buat, saya buat contoh tu. Contoh apa? Contoh makan. Makan, betul sahabat Abdul Rahman? Kan? Kita makan bila kita lapar. Bermakna bila kita ada kehendak nak makan, kena dengan masa dia, time itu adalah time makan. Maka satu benda kita kena tahu, masa kita makan ni, apakah benda paling berkat kita buat? Bismillah. Itulah amalan paling berkat. Bukan la ilaha illallah, bukan istighfar, bukan baca doa, bukan tafakur, bukan sembang, bukan apa. Masa itu, masa kita nak makan sahabat Abdul Rahman, benda yang paling betul, paling afdal, paling rahmat, paling berkat kita buat, Bismillah. Jamah dengan tangan, jaga adab makan, itu paling berkat. Hikmah ni maksud dia apa? Bijaksananya kita makan sesuai dengan peraturan berkat makan. Kita makan, kita bedak-bedak pada orang, bagus. Tapi masa kita makan lupa baca bismillah, fail kita. Ada orang sufi masa nak makan tu, dia buat tempat tu macam mustajab doa. Dia istighfar, dia zikir, dia baca doa panjang-panjang. Sedangkan bila dia buat benda tu, apa petanda dia? Petanda dia Allah tak bagi hikmah kat dia. Dia rasa benda tu macam betul, tapi tak. Suluhan hikmah benda tu salah. Benda tu tak betul. Bismillah dulu. Apa pegang? Dengan kanan, makanan tu halal, bismillah, makan.
Bismillah, makan, cukup. Itulah amalan paling berkat. Tapi apabila Allah tak bagi berkat, artinya Allah tak bagi hikmah. Dia tak dapat melihat dengan bijaksana amalan yang berkat ni apa. Maka dia ubah. Ataupun dia tambah. Dia tambah. Ya, dia tambah. Macam saya kata, Nabi ajak pada kita, bila lapak menguasai kita, lepas tu asyak, hidangan pun diletak, maka apa Nabi kata? Nabi kata, fabda'u bil asyak. Walaupun waktu tu sembahyang, fabda'u bil asyak. Nabi kata makan dulu. Makan malam. Makan. Nabi sendiri suruh makan apabila bertembung antara lapar, selera nak makan, dengan makanan yang dihidang. Kalau kita memang nak makan, tapi makanan tak ada, tak boleh makan lah. Tapi makanan tu ada. Lapar pun mai. Waktu mai. Maka afdalnya pada kita makan dulu baru salat. Tapi ada orang Allah tak bagi hikmah pada dia. Dia kata, apalah nak mendahulukan dunia semua ni. Ni semua ni sebenarnya bukan mendahului dunia. Dia masuk pada syariat sunnah. Dia di atas sunnah, tapi dia nampak dunia. Bila Allah cabut kepada dia hikmah, automatik bila hikmah tercabut, berkat hilang. Maka ramailah orang, Ustaz Samsul, dia ingat amalan dia berkat, tapi tidak berkat sebenarnya. Masa kita nak tidur, apakah amalan paling baik kita buat? Baca zikir-zikir tidur. Dia tak memang. Dia sibuk dengan memaafkan semua orang. Saya nak tidur, saya maafkan semua orang. Subhanallah. Dia pergi buat satu benda yang tak dituntut. Bila dah baring, nak ambil wuduk, ambil lah. Tapi bila dah baring dah, apakah amalan? Bacalah doa tidur. Bacalah ayatul kursi. Amanah Rasul. Baca 3 kul. Buih ke tangan, sapu ke seluruh badan. Baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Lepas tu doa tidur. Lepas tu sengak tidur. Tak, dia tak habis lagi. Dia istighfar lagi, dia pejam mata dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia kata, mana nak tahu, kita cabut nyawa aku la ilaha illallah. Dia tidak diberi hikmah oleh Tuhan dalam beramal, maka amalan dia buat tu tak berkat. Kata Syekh, berapa banyak orang beribadat tapi dicabut berkat daripada ibadat. Kenapa? Tak diberi hikmah. Hikmah ni lah petunjuk sunnah. Hikmah ni kebijaksanaan yang sunnah suluh kita. Dia tak dapat hikmah. Dia tak dapat tengok apa yang dia kena buat. Bangkit tidur, apa yang dia kena buat? Alhamdulillah. Dia sibuk benda lain. Dia sibuk selit cari kertas bawah bantai. Dia tulis semalam, guru dia ajak. Saya dulu ada amalan Ambali. Bila kita nak tidur, kita tulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atas satu kertas. Lepas tu kita koyak doa. La ilaha illallah tu kita selit bawah bantai. Muhammadur Rasulullah tu pegang bolam poket ke pegang. InsyaAllah kita tak mati malam tu. Macam buka. Ha? Oh, buka lagu tu juga. Mana nanti balik. Itu saya tak mati sampai lah. Jadi kita beralih ke mana pun. Ke mana pun kita hidup balik pasal apa? Allah dengan Muhammad ni tak boleh pisah. Sampailah risalah Tuhan dengan Muhammad kita centum balik. Lepas tu Tuhan nak ambil nyawa kita, Tuhan ambil. Sama juga kita nak musafir pun, tulislah la ilaha illallah, kita bawa pergi, Muhammad Rasulullah tinggal di rumah. Kita jauh tak mana pun, kita sesat tak mana, kita pasti balik rumah. Pasal apa? Pasangan dia duduk tunggu. Macam rumah kita kan, ada Allah, ada Muhammad. Dalam masjid pun kan, ada Allah, ada Muhammad. Dulu banyak saya dah buat. Lepas tu bila saya kena sunnah, saya bertobat banyaklah pada Tuhan. Saya pergi tak kena maki cukup-cukup aku kena tobat. Ini semua kerja yang Tuhan tak suka. Mati dan hidup adalah urusan Tuhan. Jangan pertemukan Allah dengan Muhammad.
Muhammad bukan sebaris dengan Tuhan. Muhammad hanya Abdullah wa Rasuluh. Kenapa letak Muhammad di tahap itu? Tapi kerana kita tak diberi suluhan hikmah. Nabi ajak lepas sembahyang, astaghfirullah 3 kali, astaghfirullah 3 kali, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Itu saja. Fahayna rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata dar. Tak ada. Kalau kita buat juga, kita telah berzikir pada tempat yang tak sesuai. Macam kita baca doa panjang-panjang ketika nak makan. Telah diperuntukkan apa yang paling afdal, yang paling sesuai dengan masa tu. Inilah pahala paling besar. Tiba-tiba kita tinggal pahala yang besar, kita pergi ambil benda yang tak menjamin apa-apa pahala. Ini orang yang tak diberi petunjuk hikmah. Kalau tak diberi petunjuk hikmah, mustahil amal dia berkat. Mustahil. Maka petanda kata umur kita berkat, amal kita berkat, hati kita berkat, pikiran kita berkat, derma kita berkat, usaha kita berkat adalah hikmah. Hilang hikmah, hilang berkat, hilang rahmat. Maka termasuk tajuk yang kita bincang ni, apa dia? Iaitu satu orang itu melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar, dia mendapat rahmat daripada Allah. Maka mesti Allah campak kepada dia dalam buat kerja ni hikmah. Kita nak keluar bagi zakat pada orang. Kita tahu kawan yang nak terima zakat tu orang miskin. Betul sahabat Abdul Rahman? Orang miskin. Orang miskin ni perlu apa? Perlu bantuan. Bukan perlu sembang panjang. Kita kumpul orang yang nak terima zakat dengan coupon ni, sebelum kita bagi, ceramah punya panjang. Kalau kita nak buat ceramah, hari kuliah lah bagi dia pemain. Buat satu majlis kuliah yang tak melibatkan pemberian hak mereka, kuliah lah. Di pemain tu, kadang dia pemain pukul 11 pagi. Satgi nak balik, nak masak. Anak nak balik sekolah. Semua tu kita tak fikir. Asal lagi dia tu nak pergi ambil sekolah. Laki nak balik. Mentang-mentang orang tu miskin, kita buat macam dia tak ada kerja. Pasal apa? Pasal Allah tak bagi pada kita hikmah. Dalam surah Al-Baqarah Allah kata apa? وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Siapanya Allah bagi hikmah pada dia, Allah bagi kebaikan yang banyak pada dia. Ya, siapanya Allah bagi hikmah, Allah bagi pada dia kebaikan yang banyak, dan itu adalah ulul albab. Inti daripada sebuah pemikiran. Cakap-cakap nyaringan sudahlah. Tak payah sebut pun kita daripada, tak payah sebut pun kita daripada mana. Allah tahu kita daripada mana. Pada buluh betung ke buluh apa ke, Tuhan tahu. Tu simple-simple aja bagi. So, orang pun kenal kita, next time kita main lagi orang pun kenal kita, bagi orang mesra dengan kita. So balik. Ni kita panggil orang nak bagi zakat, nak bagi pertolongan apa, kita cerita kita daripada persatuan sekian, kami ada projek long term, kami ada projek jangka panjang. Lu cerita pada orang penerima zakat. Tak perlu, mereka tak perlu benda tu semua. Antum nanti kalau pengalaman kita duduk dengan orang Badui ni, antum boleh tahu. Pasal Quran datang kata santun orang yatim, miskin. Sebab mereka ni memang orang Badui ni. Orang Badui ni satu perkataan kita tak, orang miskin lah di kalangan orang Arab ni. Dia pun memang satu orang yang tak kena adab. Dia main dia nak cepat. Dia main dia tak peduli kita siapa. Dia boleh potong queue. Dia katalah kita nak bagi apa nasi bungkus kat dia ke, dia bukan peduli apa-apa. Dia main-main dia, mana nasi aku. Kita kata, Syekh ente boleh sabar tak? Isbir. Kata-kata sabar saya dah. Hang duduk belakang yang panjang tu boleh tak? Oh, nak bagilah, tak bagi sudahlah. Dia mula. Dia maki kita. Dia maki dia pergi. Orang kalau dia tak kerti makna sabar, dia tak boleh tolong orang miskin Arab. Dia menyampah. Dia benci. Satu contoh yang sahih dalam Bukhari dan Muslim, dia masuk masjid, dia fire dalam masjid.
Dia nak kencing, dia buka zip, dia macam kita kan, duduk dalam masjid, unjuk kaki ke kiblat pun tak boleh. Baca Quran, unjuk kaki pun tak boleh. Dia tahu tu kiblat. Dia tahu aku masuk kiblat dah, tapi aku nak terkencing, aku nak buat apa? Dia faham. Nabi tahu kata kemiskinan mereka itu, budaya mereka macam mana. Nabi sabar dengan mereka, ikhwan. Nabi kata kepada sahabat, da'uhu, janganlah buat dia, biar pi dia kencing bagi puas, ambillah air seember. Nabi kata pi curus atas kencing dia, selesai. Dia main ludah. Dia masuk sembahyang, dia sembang dengan orang. Tengah-tengah sembahyang dia tengok nama siapa? Dia boleh tanya dalam sembahyang. Kawan tu bersin, dia jawab. Orang tepuk tangan kan. Jangan, habaq kata janganlah. Dia boleh jigih apa? Dia boleh buat lagu tu ke orang. Jadi orang tengah semayang tu duk jadi geram. Duk tahan geram. Tapi taklah badui sangat kot. Ada. Kesian mereka ni. Tapi Nabi boleh sabar dengan mereka, ikhwan. Dahsyat. Dia duduk orang miskin. Anak yatim lagi satu, anak yatim orang-orang Arab ni, dia liak, dia buah pasal apa? Tak ada perlindungan mak bapak. Tak ada apa. Abdul Rahman, bila apa tak ada, susah lah Abdul Rahman. Anak ni macam mana Abdul Rahman? Dia mau apa? Nama. Dia mesti mau apa? Kan? Boleh apa? Jadi bila ada apa baru seronok sikit Abdul Rahman. Baru seronok sikit. Kalau apa tak ada, bila main raya. Kan? Jadi bila anak Ustaz Nabayang dia tak ada bapak ni, dia punya juah dia lain macam. Quran kata yas'alunaka 'anil yatama. Kan mereka bertanya tentang anak yatim. Bagi tahulah. Jangan mengherdik anak yatim. Beri mereka makan. Ini semua kerja-kerja ni sepatutnya bila kita buat, kita dapat rahmat ilahi. Tenang hati. Dia satu bekal akhirat kita. Tapi bila kita pergi ke mereka tanpa hikmah, tanpa kebijaksanaan kita, bahasa kita mula bertukar, tingkah laku kita bengis, kesemua itu menunjukkan Allah tarik daripada kita hikmah. Ada. Saya sempatlah tengok dia. Dia suka dia rombok dan dia pun suka berpindah randah. Rumah dia kat celah-celah batu. Macam orang asli bukit kan. Tapi Mama bayang bukit Arab ni kan, dia pun boleh duduk di lereng-lereng tu, boleh buat rumah. Macam bukit lagu ni kan. Dia pun boleh duduk tang sini. Dia pun duduk tang sini. Dia pun duduk bukan rumah apa dengan dia pun punya tu lah, tarpan tu. Dia tarik sana, dia tarik sini. Dia duduk berapa bulan dia rasa tak selesa. Lebih tempat lain pula. Mekah pun ada. Tapi jauh sikit lah. Saudi ada. Kemungkinan lah. Saya tak bisa tengok lagi lah. Tapi yang tempat tu, dia pun yang dah bekerja lah. Tapi hak Badui Ori ni, dia pun tak suka kerja dengan orang. Yang Ori ni, dia pun kalau bela-bela dia pun tak turun main ke sini. Jarang kita nampak. Bila dia pun keluar dengan unta dia pun, kita cross Sahara kan, kita boleh nampak dia pun. Unta dia pun. Dia pun tu macam keluar daripada negeri perang. Wahidah Tanya, kalau kita berhenti tanya ke dia pun nak pergi mana, dia abang nak pergi tang tu ya. Tapi dia berjalan kat 100 kilo. Dia kata nak pergi tang tu ya. Dia satu masyarakat, satu manusia Allah bagi kat dia jiwa tak pernah takut. Dan hidup tak pernah bergantung kat orang. Dia macam anak, dia tak pernah takut lepas anak dia. Kadang-kadang anak dia main memang boleh kata dekat sekilo. Main. Lagi biar anak lari main balik. Membesarlah lagu tu. Dia pun sekali-sekali dia pun turun main kat Nabi.
Nabi pergi cari mereka, bagi bantuan ke mereka, didik mereka, ajak semayang, ajak itu, ajak ini. Tapi yang saleh-saleh lah akan berubah sedikit demi sedikit. Tapi inilah ayat bagi tahu pada kita apa dia? Orang yang melakukan hal ini adalah orang yang dirahmati oleh Allah. Dirahmati. Tengok ara'aita allazi yukazzibu biddin. Allah kata nak tengok tak? Nak tengok kah? Nak fikir kah? Nak renung tak? Nak buat kajian dia tentang allazina yukazzibu biddin. Orang-orang yang mereka ini beragama tapi dusta, bohong. Apa Allah cerita satu-satu? Mereka ini apa dia? Yadu'ul yatim. Dengan anak yatim, dengan orang miskin. Tapi dia bersemayang. Dia ni orang yang apa? Wa yamna'unal ma'un. Yamna'unal ma'un. Yamna' ni maksud dia apa? Cegah. Apa dia? Orang nak pinjam di kalangan orang miskin ni, nak pinjam periuk, nak pinjam dapur, tak bagi, sorok simpan. Tak bagi. Pasal apa? Hang balui. Ada hang bagi hilang, aku nak cari tahu mana Sumbin. Siapa duk sebut saya? Biasa orang Johor lah kot. Biasa orang Johor. Orang Terengganu ke. Makasih Mamang. Keponakan buah ayak. Alhamdulillah. Baik. Ikhwatul iman, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Syed Qutb rahimahullahu ta'ala, dia kata sepatah, apa ini ikhwan? Dia kata orang ini adalah orang yang rahmatullah fi itmi'nani qalbi. Orang ini, Syed Qutb kata, bila mereka buat semua kerja ni dengan baik, adalah orang yang Allah bagi pada mereka itmi'nanu qalbi, ketenangan hati. Mesti kerja amal ma'ruf ni menenangkan hati. Kalau orang kata apa yang kita nak dapat daripada amal ma'ruf nahi mungkar, kita nak dapat ketenangan hati dalam buat kerja ni. Yes. Apa? biasa, benda biasa. Bila kita dah nak balik, kita duduk tempat orang lama, kita nak balik 4 tahun ke berapa tahun, kita mengaji dengan syekh kan, kita nak balik. Satu benda yang dia akan pesan pada kita. Dia kata kalau berkesempatan, dia kata sambung belajar lagi. Jangan terburu-buru balik nak mengajar, dia kata. Bila hang ni balik, orang panggil terkenal lah hang dengan nama ustaz ke. Lepas tu hang 4-5 tahun duduk tempat orang belajar. Lepas tu hang balik, hang dah nak jadi ustaz. Dia kata jangan. Ambil masa belajar lagi. Satu, dia kata tempoh masa kita kumpul ilmu. Katalah 5 tahun kita ambil masa kumpul ilmu. Ilmu yang kita kumpul 5 tahun tu, kita belajar negeri orang, dia kata kita kena biar ilmu tu matang. Matang ni bukan 5 tahun, dia kata. Kadang-kadang 20 tahun baru kau matang dengan apa yang kau belajar. Tempoh 5 tahun tu. Benarkan ilmu tu berkembang.
Dia duduk dalam fikiran, dalam hati, sampai ilmu tu jadi akhlak. Bila tempoh ilmu tu jadi akhlak, barulah Allah bagi hikmah lisan pada engkau untuk membimbing orang. Tak kalau kau tak tahu apa yang kau ajar, apa yang kau buat. Ada sekali, satu tragedi sekali, taklah penting sangat tragedi ni, tetapi dia mendapat satu macam perhatian syekh, ihtimam, perhatian syekh. Satu macam kita ni kan, pergi masjid, kita pergi masjid. Kita duduk tanah Arab, kita pakai jubah lah. Tapi kalau musim sejuk, kita nak keluar, kita tak pergi kelas, kita pakai macam ni lah. Tapi kita pakai itulah, jaket-jaket sejuk dia kan. Kadang pakai jeans. Jeans sana murah. Hak Levi's tu kita pakai kan, harga murah sana. Kalau kita compare duit Malaysia baru RM7, RM8. Tapi selok berkualiti. Kita pakai. Masuk masjid semayang. Semayang. Habis orang tengok kita mengaji kan. Orang kata ni anak murid syekh ni. Ini anak murid syekh ni. Jumpa kawan-kawan di sana. Dia orang beritahu pada kita. Cakaplah 5 minit. Bagilah tazkirah 5 minit. Kan? Kebetulan masa berjalan tu, dalam masjid tu syekh ada. Jadi tak tahu pun syekh ada situ, terserempak. Dia main lambat, dia duduk sembahyang di belakang tembok. Lepas tu kawan-kawan kata bagilah tazkirah. So kita duduk bersilalah dengan kita punya baju tu kan. Sila bagilah apa yang kita dengar cakap. Habis sembahyang, duduk sembahyang belakang. Gamaknya dia baca kenal ikut surah. Dia belah. Dia tahu anak murid dia belah. Bila masuk dalam kelas dia tengok kita ada, dia kata malam ni nak cakap tajuk adab ilmu. Dia kata tak ada kesalahan, dia kata. Tak ada kesalahan apa. Kalau kita tak pakai baju, kita hanya pakai kain ke, pakai seluar, kita tutup aurat kan, tapi baju kita pakai tak penuh kan. Orang tanya kita, tuan nak tanya, sujud sahwi nak buat gimana? Kita jawab tak salah, dia kata. Pasal yang main itu adalah orang perseorangan. Tapi dia kata, apabila kita duduk dalam rumah Tuhan, kita nak duduk dalam rumah Tuhan, nak bercakap pasal agama yang Tuhan buat, kau kena malu, dia kata. Sebab apa? Kau duduk di mana, apa yang kau nak cakap, kau kena malu. Sebab Tuhan menurunkan ilmu tentang agama dia, diri dia, hanya pada satu orang, Rasul dia. Dan macam mana Rasul ni bercakap, pakaian dia, nada dia, kesantunan dia, akhlak dia, tingkah laku dia ketika wahyu turun. Andai kata, dia kata, andai kata kamu orang ni, antum semua ni adalah orang yang khatam Syama'il Muhammadiyah, antum tak akan cakap agama dengan kelakuan hari itu dalam masjid. Syama'il Muhammadiyah tu kamu letak di kanan kamu, letak dia sebagai cermin, mir'ah, letak dia sebagai cermin, kau cermin diri kau. Muhammad itu daripada pakaian dia sampai tingkah laku dia, Syama'il Muhammadiyah, penuh tentang riwayat tentang Nabi. Dan bagaimana kau bercakap agama, kau bercakap agama Tuhan mulia, tapi kau tinggalkan pakaian yang mulia. Kau bercakap agama Tuhan yang mulia, kau tinggal akhlaknya mulia. Jadi saya kata benda ni tak penting, tapi dekat orang-orang yang pada dia adab, dijaga. Bolehkah masuk rumah Tuhan, masuk rumah Tuhan, pakai jeans, pakai t-shirt, tiba-tiba cakap pasal agama Tuhan dalam rumah Tuhan begitu. Hang lupakah Syama'il Muhammadiyah, bagaimana paparan Muhammad ketika wahyu turun? Hang duduk di rumah, hang tak pakai baju, apa pakai kain, bini hang tanya pasal agama, hang jawab tak salah hang dengan dia.
Tapi ketika hang di tengah-tengah ummah, apa yang hang nak sampaikan pada ummah dengan akhlak lagu tu? Hang nak bagi tahu agama lain, akhlak lain? Hang nak bagi tahu pakaian bukan cerminan akhlak? Hang nak bagi tahu akhlak tak nak kena mengena dengan pakaian? Di mana hang dapat rujukan semua tu? Maka aku letak pada hang Syama'il Muhammadiyah. Hang ambil Syama'il Muhammadiyah ni, hang tunjuk ke aku tang mana hang rujuk dalam Syama'il Muhammadiyah dengan akhlak hang itu. Wah, subhanallah. Dia kata, pasal itu dia kata matang ilmu ni bukan tempoh masa kita belajar ilmu, dia datang kemudian. Matang ilmu. Kita kena campur dengan ulama, kita kena berguil. Tidak dinafikan orang cerdik banyak. Tapi selagi mana dia tidak duduk dengan syekh, dia tak akan tahu erti adab ilmu. Dia tak akan tahu sampai sudah. Sampai dia mati. Walaupun dia ada degree ke, matang bab lain. Mama bayang, kita nak main ceramah Isra Mi'raj, pakai t-shirt Superman. Kalau orang tanya kita, salah ke Ustaz Nan? Tak salah. Ha? Tak salah. Ha? Tapi dia nak cakap Isra Mi'raj, dia pakai t-shirt Superman, duduk dalam masjid, yang depan masjid dia itu penuh dengan orang yang nak tiru akhlak Nabi. Yang dia nak cerita Isra Mi'raj ni siapa dia? Bukan pak tiri lagi mak dia, bukan dia punya apa. Yang nak pergi Isra Mi'raj yang dia cerita ni Muhammad. Dia kena sedar dia nak cerita tu cerita pasal siapa? Abu Bakar nak cerita pasal Nabi, macam mana Abu Bakar nak cerita pasal Nabi? Jiwa dia, rasa dia, pakaian dia, air mata dia, karakter dia. Anas bin Malik nak bercerita pasal Nabi, macam mana? Kita pakai t-shirt Superman. Kita masuk dalam masjid, tak buat sila panggung pula. Sila panggung pula. Lepas tu kita cerita pasal kemuliaan hadis. Kalau kita sebagai penuntun lain, bila kita duduk di situ, kita seolah-olah a'lamul muwaqqi'in. Kita satu apa? Satu sign kita bagi apa yang aku buat ni bertepatan dengan syariat agama. Tak mana silap dia. Kita a'lamul muwaqqi'in. Apa? Bagi apa? Apa tu? SD. Maksudnya? Kepercayaan. SD Parlimen punya. Ini pikuk lain apa? Dia bukan masalah. Pada awal saya kata benda ni taklah penting sangat. Tapi pada orang yang dia menjaga adab, yang Syekh Sabit guna perkataan tadi, apa makna rahmat? Yang Quran kata mereka orang yang akan dirahmati. Apa maksud dia? Syekh Sabit kata jiwa dia diselubungi dengan kesenangan daripada Allah bila dia buat kerja ni. Tapi sahabat Rashid bayang, kalau kita buat kerja ni kita maki orang, kita hina orang, di mana rahmat turun? Saya nak bayang, kita pergi serbu rumah orang, ataupun kita pergi tengok orang tu buat benda bida'ah ke apa ke, kita cakap apa orang bida'ah, bodoh orang lama duduk mengaji dia buat bida'ah lagi, apa orang ni. Lepas kita cakap tu kita boleh tenang. Sebab kita bukan dalam berhadapan dengan pereka bid'ah tu. Kita berhadapan dengan orang yang tak tahu apa. Kalau majlis tu debat lain macam lah. Pasal debat tokoh dengan tokoh. Tapi kita berhadapan dengan orang kampung. Tak tahu orang kampung mai jemput. Assalamualaikum sahabat, nak jemput lah malam ni. Saya nak jemput mai. Mak saya hari ke-40. Kita kata apa dia? Mak hari ke-40 maknanya mak saya mati 40 hari dah. Dia saya nak buat hari ke-40 minta sila. Ini pak cik, saya semua ni saya tak pi tau pak cik. Ini semua kerja bid'ah dalalah pak cik. Oh, pak cik ni bukan pereka bid'ah. Pak cik ni dia tak tahu apa. Kita lepas cakap lagu tu, kita boleh tenang. Syekh Qutb kata rahmat ni akan turun apabila tanda kata Allah sayang kerja tu, Allah terima kerja tu. Bukan kita makan gaji. Kita makan gaji ni lain bab. Tapi untuk mendapat rahmat Tuhan. Mamang saya nak tuduh Ustaz Nan tak betul. Kan? Sepatutnya saya panggil Ustaz Nan lah.
Saya kena sembang dengan Ustaz Nan A sampai Z. Tersalah, terkeliru, tersilap. Mana ustaz tak buat, mana ulama tak buat. Yang kata sabakul lisan, sabakul kalam, orang cakap terlajak, orang cakap tak tapih, orang cakap terlaju, terkasak. Siapa tak buat benda ni? Ada ustaz zaman sekarang ni mereka dah tua, nampak mereka slow. Cuba main balik gambar zaman mereka muda. Apa dia patut cakap? Siapa? Jangan tanya siapa live. Ada pergi tanya siapa. Aduh, nak kena puasa pula ni. Sahabat Samsul tanya siapa kan? Saya kata, ada ustaz masa muda, dia balik daripada Mesir ke, daripada mana ke, dia balik mai, dia tengok banyak amalan orang Melayu ni tak sama dengan sunnah. Dia bercakap, ini tak ada, ini tak ada, ini tak ada, ini dia bercakap. Bila dia tua, dia berumur, dia kata janganlah cakap sangat ini ranting, ini porok. Tanya lagi siapa? Tanya lagi siapa? Tanya lagi. Jadi kalau kita kata tersalah, tersilap, kerana hang tersalah, hang bukan ustaz, bermakna ramailah yang bukan ustaz dalam masyarakat kita. Jadi yang ni dapat dimaafkan. Kenapa kita nak hukum yang tu? Tapi yang kita nak hukum betul ini apa dah? Yang sesat, yang kufur. Adakah ustaz sesat ni? Adakah ustaz sesat? Dan bolehkah satu ustaz dikata sesat tanpa dipanggil dan tanya kat dia? Tapi ramai orang buat lagu tu. Ustaz Nan tengok satu pusingan tersebar banyak video pendek-pendek ni. 1 minit, 2 minit. Kebetulan video ni tersebar kena ustaz kita tak suka. Kita petik jari ya. Tengok nama je ustaz tapi cakap lagu ni. Bolehkah satu ustaz cakap lagu ni? Kita pun dapat video tu, kita macam baygon halon nyamuk. Cepatlah bagi orang benci kat ustaz tu. Tiba-tiba satu hari, watilkal ayyam nudawiluha, hari berputar, kena video pendek tu kat ustaz kita, guru kita. Ustaz tu pula tersilap cakap. Apa kita kata? Jangan percaya. Kita tak boleh percaya dekat seminit ni. Kita kena tengok sejam tu. Hari tu hang balon kawan tu seminit. Inilah manusia. Dan bila kita buat kaedah tu, kita percaya ke rahmat Tuhan boleh singgah dalam hati kita. Kerja kita nak kata orang ni sesat. Orang ni apa? Sesat memang. Sesat lain. Terkeliru lain. Mengajak kasar lain. Apa ustaz ni duk mengajak kasar? Kasar tak sesat, takkan kasar sesat. Kasar tak sesat. Cuma panggil dia, suruh dia blend bagi halus sikit lah. Haluskan sikit bahasa awak. Tingkah laku awak macam Ustaz Nan lembut, saya kasar. Pasal saya blender lama. Ustaz Nan blender baru. Kisah tu. Dia tak panggil, dia tak suruh jadi. Macam Ustaz Syahudin tu. Jangan sebut nama live. Sebut nama live. Saya kata kita ni nak duduk rumah kita nak bercakap macam mana, cakap tak ada apa. Tapi yang saya ambil contoh tadi, bila kita masuk di tengah-tengah gelanggang ilmu. Tengah gelanggang ilmu baca khutbah Jumaat. Kita masuk bagi tazkirah dalam masjid. So, apakah panutan kita? Nabi Muhammad. Mana boleh lagu lain? Kita duduk di rumah, Nabi dengan Aisyah. Tiada aurat baginya. Betul Ustaz Nan? Kita dengan isteri kita, dengan anak-anak kita. Kita dengan isteri kita, mana ada aurat? Bini kita duduk atas riba kita tidur atas riba dia. Dia tanya hukum hakam, belajar Quran, sila. Tapi kalau kita ajak Quran di tengah masjid, takkan Nabi tidur atas riba anak murid kita. Dalil kita Nabi tidur atas riba Aisyah, anak tisat. Yang tu bukan dalam masjid. Itu di rumah tak apa.
Tapi bila kita duduk dalam medan ilmu, ini yang saya nak abang tadi Syekh kata, kenapa jangan balik terus berdakwah, dia kata. Balik, matangkan ilmu. Duduk dalam adab. Biar lama sikit, dia kata. Kerana makin awak belajar sikit, makin awak, perkataan awak akan mendahului ilmu awak. Makin awak belajar banyak, ilmu mendahului perkataan. Duduk dengan Syekh, dia kata, kau balik tempat kau cari ulama-ulama yang beradab. Macam tu kan. Macam mana kita nak tahu ulama ni beradab, dia mengajar. Banyak dia sebut wallahu a'lam. Duduk dengan dia. Tengok akhlak dia. Tengok orang tu, tengok orang ni, tengok orang tu macam mana adab dia, tingkah laku dia, belajar adab. Kalau kita kata 10 tahun kita mengaji, mungkin 20 tahun ke depan baru kita jumpa adab. Tapi tak kalau memang kita akan jadi penyampai sunnah, tapi kita akan terlupa beberapa tazkiyah. Ilmu tu sebagai tazkiyah diri sendiri. Macam mana kita nak ambil ilmu tu, nak ubah diri kita? Ilmu akan jadi dalam bentuk hafalan, bayan. Ilmu akan jadi hujah, ilmu akan jadi dalil. Dalil untuk dalil, bukan dalil untuk tazkiyah. Dan lagi satu guru Syekh kata, kenapa kita kena duduk lama dengan ilmu ni? Kenapa? Sampai kita jumpa adab. Kerana dia kata, adalah amanah bagi orang belajar agama, dia jadi mursyid kepada orang yang duduk depan dia. Kalau kau tak ada adab, kau tak boleh jadi mursyid, dia kata. Sebab automatik, bila orang mengaji dengan awak, orang hormat awak. Orang akan ambil nasihat awak. Orang nak ambil fikiran awak. Orang nak tengok tingkah laku awak. Awak tak payah cakap apa. Orang tengok awak, orang nak pakai lagu awak. Orang nak semayang lagu awak. Orang faham hukum hakam macam awak. Tapi kalau awak mempunyai ilmu tapi tak matang tapi tidak ada tazkiyah, tidak ada adab, hang bayang sah orang yang nak ambil ilmu daripada hang jadi apa? Ustaz, ilmu tu dia ajar kat awak. Jadi tak lekat pada dia. Tak lekat kat dia. Tak lekat dalam bentuk tazkiyah, penyucian hati. Penyucian hati. Memang boleh nampak tak saya kata? Sekarang ni memang ilmu dipisahkan dengan penyucian hati. Betul Ustaz Nan? Sekarang ilmu bukan tak boleh jadi akhlak orang dengar. Akhlak orang yang menyampai. Macam saya, ilmu tak jadi akhlak saya hanya jadi penyampai. Syekh duk kata ni, jangan kau jadi penyampai, kau kena bentuk ilmu kau jadi akhlak. Sebab kau ada murid. Ada murid, dia sengak dengan kita, tapi dia duk ambil semua daripada kita. Cuba bayang, kalau kita isap okok, apa dalil kat murid? Hang bagilah fatwa macam mana pun. Dia kata guru aku isap okok. Dan dia bukan sebarangan orang. Tak apalah isap okok memang. Kalau isap okok dalam masjid. Kalau orang lain isap okok dalam masjid, orang maki. Tapi kalau guru isap okok dalam masjid, guru rokok, pokok je tu. Ingat atar apa ke? Allah punya rokok. Apa dalil dia? Apa dalil dia? Kalau guru mai, belah kiri 3 cincin, kanan, tangan. Belah kanan 2 cincin. Apa dalil kat anak murid? Guru pakai cincin jari hantu. Apa dalil kat murid? Guru mai, guru agama. Dia pakai serban, dia pakai jubah, dia pakai cincin jari tengah. Cincin pula cantik, hijau. Dia pegang meja lagu tu, kanja tangan duk nampak. Apa dalil kat murid? Dalil dia boleh pakai cincin jari tengah. Kalaulah tak boleh pakai, takkan guru tak tahu. Inilah Syekh duk masukkan dengan ilmu. Ilmu tu, ilmu satu bab. Matang satu bab. Ilmu jadi akhlak dan adab satu bab. Kenapa ini perlu? Tak boleh elak diri. Siapa pun tak boleh elak. Bila kita belajar agama masa muda, kita akan tua. Betul Ustaz Nan? Kita akan tua.
kita akan pergi umur 50, kita akan pergi umur 60. Kita sedar tak sedar, bila kita sampai umur 60, orang akan iktiraf kita mursyid dia, tempat rujuk. Macam mana kita nak jadi mursyid orang? Ya. Itulah. Saya punya maksudnya ialah kalau ustaz isap rokok, anak murid akan lihat rokok tu tak ada apa-apa lah. Kalau ustaz pakai cincin jari tengah, maknanya tak ada apa-apa lah. Kalau orang duk mereka kata tak boleh, ada larangan dalam riwayat Muslim, Sayyidina Ali larang pakai cincin jari tengah ni. Sayyidina Ali tunjuk Nabi pakai tang sini dengan tang sini. Sayyidina Ali kata jangan pakai yang ni. Kita akan ketepikan riwayat itu semua. Maka yang inilah maksud dia ilmu jadi akhlak, ilmu tazkiyah, amanah ilmu. Ilmu membentuk akhlak kita. Kita belajar ilmu hadis. Pasal itu saya rasa di antara kelebihan kita mengaji, pertama kita belajar hadis, mustalah. Lepas tu kita diasuh nilai hadis tu macam mana. Bukan kita pintar dalam berhujah saja, tapi kita tahu dalam diri kita bila sebut hadis ni nilai dia duduk tak mana, tinggi dia tak mana, martabat dia tak mana, menyebabkan kita jadi ada akhlak dengan sunnah ni. Kita takut sepasal, kita beramal sepasal sunnah tu menjadi penyucian diri pada kita. Tengoklah yang berapa amalan ni. Mukmin dengan mukmin aulia satu, amal ma'ruf nahi mungkar, amal ma'ruf satu, nahi mungkar satu lagi. Lepas tu dirikan sembahyang, keluarkan zakat 5, taat kepada Allah dan Rasul. Semua amalan ni menjadi apa? Penyucian diri, menyebabkan rahmat Allah turun pada mereka. Jadi sepatutnya itulah dia ilmu. Dia membawa kita rahmat yang Syekh Qutb kata ini. Rahmatullah fi itmi'nani al-qalbi. Ini menyebabkan rahmat Allah Ta'ala turun dalam hati manusia. Tenang. Lepas kita mengajak orang, kita rasa seronok. Alhamdulillah dapat menyampaikan al-haq. Orang beribadat pada Allah. Kita seronok. Kita suka. Kita tak jadi sombong. Tapi kalau kita mengajak, kita jadi sombong. Untuk mana bayang kalau hati pengajak sombong, hati sombong ni hati tazkiyah lah. Habis apa jadi nak tazkiyah orang? Kalau masa dia mengajak tu dia arrogant, angkuh, takabur. Kan cara kita mengajak seolah-olah siapa pun tak boleh tahu macam kita tahu. Hanya kita saja tahu macam mana kita tahu. Lain semua bullshit. Bukan kata bullshit. Bull tu dah teruk dah, shit lagi. Jenis lembu kebas sikit perut kan melepas tengah jalan ni. Bullshit. Hampa semua tak ada apa-apa lah. Hampa tak tahu apa. Yang tahu dalam-dalam ni aku. Dah ingat senang kan nak mengaji macam aku. Guru aku pun semua dah mati dah. Maksudnya apa? Tak ada dah, dia seorang lah. Guru dia semua dah mati dah. Hampa pergi mengaji pun hampa takkan dapat. Hampa kena mengaji kat aku juga. Pasal guru aku dah mati. Habis, apa nak tazkiyah ke orang sahabat Rashid? Kita nak sampai takwa pada orang kalau hati kita lagu tu. Tu kata Muhammad Ramadan Al-Buti sana. Dia masuk masjid, Dr. Muhammad Ramadan Al-Buti, dia masuk masjid, dia nak dengar ceramah daripada Habib Ali Al-Jufri daripada Yaman mai ke Syria. Dia masuk, dia duduk. Dia duduk sini, Habib Ali tu duduk cakap. Terpandang dia. Siapa tak kenal Syekh Ramadan Al-Buti? Kibar ulama min Suria, ulama besar daripada Syria. Terkejut hamba Allah tu. Tengah-tengah bercakap, kawan tu berhenti, lari pergi duduk sebelah dia. Dia kata, doktor, anta. Kata, dah. Dia kata, mengajar. Aku murid, aku kena duduk sini. Dia pergi ambil satu kerusi, letak suruh dia duduk. Dia kata, di sini bukan tempat murid di lantai. Kata Syekh Ali Jufri, aku nak cakap apa kalau hang duduk di lantai? Apa yang aku nak cakap ni?
Tak apa. Hang mengajar. Kata Syekh, aku tak boleh mengajar. Kata, aku mai nak menuntut ilmu. Aku mai nak tuntut ilmu. Kata Syekh Ali kata, kalau hang bercakap lah. Hang cakap lah, apa pun tak apalah hang cakap. Dia tu pula pegang mikrofon. Syekh Ramadan Putih dia orang tua. Dia kecil macam Udin, dia kecil. Dia duduk atas kursi tu bercakap, Syekh Ali pula pergi duduk bersila dekat dia. Dia pula kata, hang duduk bersila apa aku nak cakap. Subhanallah. Kan? Aku main bukan aku nak cakap. Benarkanlah aku bersih diri aku dengan aku dengar hampa cakap. Berapa lama dah hampa dengar aku cakap? Bila lagi hati aku nak bersih? Hari ni bagilah aku dengar hampa cakap. Dia pun duduk bersila juga. Dia paksa Syekh Ali cakap. Subhanallah. Kita duduk bawah ni memang kita dengar orang cakap, kita macam siru tau. Kita macam Nabi Khidir. Cara kita duduk. Cara kita duduk pun siru. Budi kacang. Betul sahabat Abdul Rahman? Cara duduk pun budi kacang. Jora-bara kita buat. Macam mana kita nak bersih jiwa? Kalau itulah tingkah laku para ulama. Macam mana nak melahirkan murid yang baik? Murid tawaduk. Murid dekat diri pada Allah. Susah. Susah. Kan? Panel kenan. Guru kenan. Ni masalah kita lah, masalah saya, masalah kita semua ikhwan. Lepas tu penulis kata, Allah Ta'ala berfirman lagi, lu'ina lillazina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun wa kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu labi'sa ma kanu yaf'alun. Yang ni kita tengok besok tak ada. Besok tak ada. Sabtu pun tak ada. Pasal Sabtu banyak kenduri. Ahad pun tak ada. Ahad ada kenduri. Kenduri siang malam tak boleh mengaji, berat perut. Isnin, Monday. Kita sambung Monday. Kita buka puasa lagi sekali macam tadi, kita sambung Monday insya-Allah. Kalau cuti, mengaji ada. Mengaji tak boleh cuti. Confirm. Alhamdulillah kita ada dapat Perdana Menteri yang baru. Okay. Tu saya tanya tadi bila Pak Cik confirm. Saya tak tahu lah confirm tak confirm. Saya banyaklah dapat gambar. Tapi tak tahu confirm tak confirm. Angkat dah sah. Alhamdulillah. Perempuan Arab memang. Perempuan Arab. Tapi bukan semua perempuan Arab lah. Perempuan Arab yang soleh ni, solehah ni, dia janda. Dia janda. Tiba-tiba dia kahwin. Dia kahwin baru lah. Lelaki dia mati ke aksiden, tak mana-mana mati. Bila dia kahwin, saya nak cerita apa yang saya tengok ah. Dia kahwin, benda pertama dia buat apa? Dia angkat nikah tu sah kan? Sah. Kata sah. Macam kita pengantin tidur dalam masjid kan, duduk lagu tu lah, lepas tu Tok Qadi nak baca doa kan, lepas tu baru yang mempelai pergi bubur cincin ni, batal ayat semayang. Arab tak? Dia angkat nikah, dia lari pergi peluk, cari mak dia peluk. Apa dia bisik kat mak dia? Dia kata, Alhamdulillah ya ummi, Alhamdulillah aku telah hidup dengan suami. Sekian lama aku hidup tanpa suami. Aku kurang mendapat rahmat Tuhan. Hari ini sempurna rahmat Tuhan untuk aku. Kerana apa perempuan Arab percaya? Ulang hanya selamat dalam sarang. Wanita hanya selamat dengan suami. Oh, dahsyat. Macam mana ulang selamat di mana? Sarang. Kalau ulang keluar daripada sarang, dia duduk melilau tu, dia tak selamat. Dia tak akan dapat balik dengan selamat. Tak ada jaminan orang katok dia tengah jalan. Demikian wanita. Selagi wanita tu tak bersuami, yang dah suami tak ada suami lah. Yang tak bersuami ni, selagi dia tak bersuami, dia seperti ulang keluar. Tak ada jaminan dia boleh balik ke sarang dengan selamat. Pasal tu dia boleh kahwin mama, dia cari mak dia peluk, dia menangis. Ya subhanallah. Macam itulah kita.
Kita tak ada Perdana Menteri dapat Allahu Akbar. Kerana rakyat tak akan selamat kalau tidak ada leader. Dan rakyat dapat ke 10 ni pula atas pilihan rakyat, atas pilihan mamang, atas pilihan keponakan, atas pilihan Pakcik Abu, atas pilihan Abdul Rahman. Tak ada. Oh, tak ada pilih. Oh, subhanallah. Ya Allah, maknanya kita bersyukur pada Allah. 3 hari Allah bagi hujan, hari ni Allah bagi cerah. Ya subhanallah, rahmat. Hari ni kita buka puasa pula dengan omega belakang. Sampai buku jatuh berdebung. Pukulan omega. Subhanallah. Semoga kita mendoakan rahmat ini berpanjangan. Apa kata? Yang tu riwayat yang palsu. Yang benarnya ialah perempuan yang kahwin, laki-laki yang kahwin telah sempurnalah takwa daripada Allah. Lagi tak kahwin, takwa tak sempurna. Mungkin lah. Alhamdulillah. Dia bila kita ada pemimpin ni macam mak bapak dapat anak balik lah. Terurus, peningkatan ekonomi. Kita mengharapkan dapat baik pulih. Dan kali ni kita kena bagi tempoh lah kepada pemimpin yang dilantik untuk buat kerja. Jangan kita syaritan tengah jalan. Nanti kena develop balik negara ni. Kena banyak benda nak kena buat. Dan kita tahu. Macam kawan tu Habak kan. Apa ingat senang ke raja nak buat kerja. Aku ada pengalaman. Jadi raja sehari. Aku tahu macam mana susah nak buat keputusan. Ingat senang ke raja nak buat keputusan. Aku jadi raja sehari aku tahu. Sana berhari-hari. Sana berhari-hari. Kira sampai pemaisuri hancur lah. Ya, dah. Ya. Ya, betul. Dia ada kena mengena. Betul. Kita tak boleh orang tua walaupun dia naik bahkan ada pilihan yang tak. Tapi sebabkan ada kalanya mungkin tak kuat ini. Wajib bagi dia juga membantu. Ya, betul. Itu ayat pertama kan, mukmin lelaki dan mukmin perempuan menjadi awliya pada sebahagian. Okey, saya izinkan saya tutup dengan sedikit isu politik. Memang politik yang komplain syariah. Begini. Kita ada peluang kritik pemimpin. Ada masa. Kita berhak gulingkan satu orang, kita berhak naikkan satu orang. Bila masa pilihan raya. Masa tu jangan siapa beritahu kat kita, hang kenapa kali ni, hang kenapa kali ni. Tak. Daripada bacaan kita, fakta kita, kajian kita, penelitian kita buat. Tempoh 14 hari kempen tu, start daripada mak calon tu, kita berhak open. Tetapi apabila telah ditabal satu orang menjadi pemimpin satu kumpulan melalui sistem yang sah, kita tak boleh kata apa-apa. Kita tak boleh berjatuh dia. Sehinggalah cukup dia punya tempoh jatuh. Jangan cross tengah jalan. Benarkan dia buat kerja. Dan sistem ni telah diamalkan sebelum daripada ni pun. Banyak parti bertanding kan. Kita tak puas hati lah. 14 hari tu calon. Kita nak naik pentah nak tolong dia kempen pun tolong lah. Dah bubar parlimen. Tapi bila ada pemilihan yang sah, maka dia telah menjadi ulil amri. Ni kali ke-10 kan. Maknanya kali ke-10 yang ke berapa? Orang yang sama. Yang ke-9 dan yang ke-7. Tun adalah orang yang sama. Tun yang kira ke-10 ni macam mana? Dah 10. Tun 12 kali kemudian. Itu Mandin
8, Sabri 9, ini 10. Satu, kita start satu Tunku Abdul Rahman. Kedua, Usion. Abdul Razak. Usion. Lepas Usion, Tun Mahathir. Lepas Tun Mahathir, Abdullah Badawi. Dah 5 dah. 6, Datuk Najib. 7, Tun Mahathir balik. 8, Tan Sri Mahyudin. 9, Mek Sabri. 10, Datuk Anwar. Jadi daripada 10 ni Tun yang istimewa. Dia 2 kali. Tapi dia outside. Tun outside. Tapi it's okay. Pilihan raya begitu. Tapi siapa yang jadi Perdana Menteri, sah di sisi undang-undang, sah di sisi duli tuanku, kita mesti hormat. Dalam tempoh dia buat kerja, kita kena tolong dia. Ini juga ketentuan Allah. Ketentuan Allah. Kita doa yang baik pada dia, minta. Dan dalam proses itu tak salah kita bagi pandangan. Macam kita bagi pandangan pada pihak lain, kalau kita rasa tingkah laku dia yang tak keruan. Tapi kena bagi peluang buat kerja dulu. Dan kita kena tahu kali ke-10 ni kerja lebih berat daripada hak belakang-belakang. Sebelum ni. Saya kesian tengok budak-budak mengaji di luar, macam mana mereka mengadu. Duit tinggi, nak mengaji susah, beasiswa payah. Kesian, dapat sikit. Orang yang mengaji negeri kecil, negeri yang miskin lain, mengaji negeri yang kos dia tinggi. Kesian anak-anak kita. Mata wang dia tinggi, duit kita jadi kecil. So kadang-kadang kita nak dapat duit mereka 100, duit kita sampai 400. Nak kena convert lagi, tukar lagi, mereka nak makan, sewa rumah, nak pakai hari-hari. Allahu Akbar. Siam tak mau pakai dah duit kita. Kesian lah. Itulah orang Indonesia kata, next time orang Malaysia pula pergi kerja Indonesia, jadi pembantu rumah. Orang Indonesia kata kat saya lagu tu. Dah start pergi dah. Alhamdulillah. Saya harap mereka mai balik lah. Kita doa pada Allah minta terbaik. Awal-awal bagilah orang tu buat kerja. Macam beli kan. Beli kata kat pakcik. Tadi jangan duk kata apa pakcik Abu. Beli dah warning dah. Tadi yang beli kata. Tengok dulu. Biar PM ke-10 ni buat kerja dia dulu. Setahun tak ada apa-apa lagi. Ini ekonomi bukan meniaga apa. Kejam putih tepi jalan. Ini ekonomi pelaborasi nak main. So kita bagi. Lepas 2 tahun, 2 tahun setengah, 3 tahun kita dah boleh nampak bunga-bunga dia. Kita tolong. Ya. 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 Oh, 900 yang 26. Beza dia. Tapi kawasan tu hospital gila-gila. Oh. Hospital gila-gila. Ya. Tapi saya kira tempat yang saya saluran. Allahu Akbar. Ada benang pecah lagi. Pecah lagi. Dah benang orang kita. Nak pecah banyak mati. Sehingga dia satu ya. Alhamdulillah. 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 Baik. InsyaAllah. Semoga Allah merahmati kita, negara kita, pemimpin kita. Kita dapat sifat-sifat mukmin tadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la